Baik, kembali dalam Sinar Awani. 12 hari selepas banjir luar biasa melanda beberapa negeri, fokus kebanyakan mangsa kini adalah pada pembersihan, pemulihan dan juga membina semula kehidupan mereka. Di saat memerlukan ini, bantuan dan juga sokongan amat penting. Apa yang kerajaan lakukan untuk membantu mangsa banjir membina semula kehidupan mereka? Kita terus sahaja ketika ini bersama dengan Lokman Baik, terima kasih Haris. Ehsan. Kira-kira seminggu selepas banjir besar melanda banyak negeri di serata Malaysia termasuk di Lembah Kelang dan Pantai Timur. Kini fokus kebanyakan mangsa banjir adalah untuk membina semula kehidupan mereka. Dan mungkin persoalan pertama pada mereka adalah bagaimana kerajaan membantu mereka untuk reset kembali kehidupan mereka atau perniagaan mereka. Ini yang saya mau bincangkan hari ini dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Datuk Seri, terima kasih menyertai kami malam ini. Ya. So, Datuk Seri, mungkin ramai antara kita sedia tahu Perdana Menteri baru saja mengumumkan pakej bantuan banjir bagi mangsa-mangsa bencana banjir, antaranya pemberian RM1,000 bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya. Boleh Datuk Seri terangkan rasional dan pemikiran di sebalik beberapa langkah-langkah baru yang PM umumkan ini? Ya, terima kasih Lokman. Semalam pengumuman Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyenaraikan pelbagai bantuan banjir. Salah satunya lah RM1,000 bantuan wang ihsan. Ada lagi bantuan-bantuan yang baru diumumkan beberapa hari lepas. Pertamanya pemberian voucher kepada mangsa-mangsa rakyat banjir bagi pembelian peralatan elektrik. Ini lebih kurang umumannya itu dah RM500 untuk setiap keluarga isi rumah ataupun each household. Alhamdulillah Proton dan Perdua juga telah bersetuju untuk memberi diskaun sehingga 50% ke atas alat ganti serta menawarkan pelbagai servis percuma lah seperti kos upah baik pulih, charge nak tunda kereta dan sebagainya. Dan juga ketiga, kita telah membuat pengumuman Yang Berhormat sendiri telah mengumumkan kita telah menyediakan rebat sebanyak RM1,000 yang digunakan bagi tujuan pembaikan atau pembelian bagi menggantikan kenderaan peribadi. Ini nak repair the cars lah yang telah mengalami kerosakan yang teruk lah. Jadi kesemua seperti yang tanya tadi, kesemua bantuan-bantuan ini diperuntukkan ini secara holistik bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Jadi selain daripada bantuan wang ihsan RM1,000 tadi, yang bagi mereka yang terkesan kerana bencana, kita ada juga sampai RM10,000 bagi khairat kematian, moratorium pinjaman sehingga 6 bulan, ada bagi pinjaman 0% selama 6 bulan moratorium. Jadi rasionalnya mudah. Sebenarnya rakyat kita tahu memerlukan bantuan untuk membina semula kehidupan mereka, dan inilah yang kerajaan telah usahakan. InsyaAllah mereka semua akan dibantu sehingga mereka mampu bangkit semula. Dan sekali-sekala kita lihat Datuk Seri, angka dikongsikan oleh kerajaan. Sebagai contoh, tak silap saya RM1.4 bilion. Betulkan saya jika saya salah untuk bantuan wang ihsan RM1,000 itu. Tetapi secara keseluruhannya Datuk Seri, berapa banyak nilai bantuan yang telah disampaikan untuk memastikan keluarga Malaysia ini mereka kekal terbela sewaktu bencana banjir? Dan yang lebih penting mungkin bagi mereka, apa yang kita perlu lakukan untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku lagi pada masa hadapan? Betul apa yang saya cakap tadi. Setakat ini jumlah keseluruhan bantuan banjir keluarga Malaysia inilah RM1.4 bilion. Tetapi as we discuss sekarang ni, nombor tu semakin meningkat lah. Tapi buat setakat ini RM1.4 bilion, tapi saya percaya akan lebih daripada RM1.4 bilion. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengarahkan pihak-pihak berkenaan yang berkaitan ni agak supaya mempermudahkan urusan pembayaran tanpa sebarang birokrasi. Kadang-kadang kita buat peruntukan tapi birokrasi dan sebagainya. Birokrasi juga. Sebagainya buat lewatlah pembayaran itu. Kita tidak mahu begitu lagi. Dan kalau kita bagi contoh bagi pihak MOF, kita akan membantu sebanyak mungkin, sebaik mungkin dari segi menyalurkan peruntukan ni kepada agensi-agensi yang berkaitan untuk langkah-langkah berkenaan. Tahun ini saja kita dah salurkan pelbagai bantuan dan kita telah menyalurkan contohnya bantuan wang ihsan yang kita sebut tadi RM1,000 telah pun bermula pada 27 Disember yang lepas dan dijangka selesai minggu ini. Walaupun mungkin ada Selangor dan Pahang mungkin lewat sedikit, Yang Berhormat Perdana Menteri pun telah sebut hari itu berikutan melibatkan jumlah bangsa yang ramai. Tapi sebelum ni bantuan wang ihsan ni lambat saja. Sekali ini kita dah mula dan setakat ini lebih 30,000
ya, ketua isi rumah telah didaftarkan untuk menerima bantuan warisan ni, lebih 30,000. Kalau tak silap saya dah pada hari ini dah 36,000, ya. Dan pihak NADMA pun telah menyalurkan peruntukan awal sebanyak 34.3 juta ringgit, ya, kepada 11 buah negeri ini. Dan kita di Kementerian Kewangan juga telah memberi peruntukan sebanyak 200 juta ringgit bagi peruntukan baru, peruntukan awal lah, 200 juta ringgit bagi kerja-kerja pemulihan pasca banjir, itu 100 juta ringgit peruntukan asal, nanti tambah lagi 50 juta ringgit untuk negeri Selangor dan juga negeri Pahang. Dan selain itu, syarikat-syarikat JLC dan JLIC juga telah mengaktifkan semula JLIC Disaster Recovery Network, GDRN, bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Setakat ini GDRN ini telah membantu lebih kurang 15,000 buah keluarga sejak 19 Disember yang lepas. Dan kita lihat GDRN dan banyak langkah yang Datuk Seri kongsikan sebentar tadi mungkin banyak berfokus kepada pasca bencana banjir. Yes. Tetapi bagaimana kita memastikan perkara sebegini mungkin tidak akan berulang lagi? Betul. Atau mungkin jika kita tidak boleh kawal perubahan iklim, tak boleh kawal hujan untuk turun, sekurang-kurangnya kita hadkan sebarang damage daripada banjir agar tidak seserius ini selepas ini jika ia berlaku. Ya. Dari segi usaha mitigasi untuk masa hadapan, kita harus akui bahawa punca-punca bencana alam adalah kerana juga fenomena perubahan iklim, ya, dan pembangunan yang tidak lestari lah, seperti disebut tadi, ataupun overdevelopment, ya. Jadi oleh itu dalam bajet kita, bajet 2022 ni, MOF telah memperuntukkan 450 juta ringgit untuk memelihara kelestarian alam sekitar. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita lihat dari tahun 1998 hinggalah tahun 2018, Malaysia mengalami 51 kejadian bencana alam, dan sepanjang tempoh tersebut lebih 3 juta orang dah terjejas dan 281 orang, ya, telah terkorban. Dan kalau kita kerosakan, dari segi kerosakan, jumlahnya, anggarannya yang ditanggung telah mencecah 8 bilion ringgit. Oleh itu kita memang perlu usaha untuk meningkatkan kelestarian masa depan dan sudut yang lebih holistik, dan itu lebih kepada pencegahan dan juga bukannya pemulihan lah, insya-Allah. Dan sekarang ramai juga orang tanya mengapa kerajaan tak benarkan KWSP dikeluarkan seperti sebelum ini. Ramai orang memerlukan, dan walaupun mereka mungkin menerima baik bantuan RM1,000 yang diberikan oleh kerajaan, mungkin ramai yang menyatakan bahawa atau merasakan bahawa ia masih lagi tidak mencukupi bagi mereka untuk membina semula kehidupan mereka. Jadi mengapa KWSP masih lagi tidak dibenarkan untuk digunakan, khasnya jika ada orang yang cakap itu adalah duit rakyat sendiri, Datuk Seri? KWSP ini ditubuhkan pada tahun 1951. Ya. Tujuannya sebagai simpanan hari tua pekerja kita. Ya. Tapi buat pertama kali, ya, dalam sejarah tahun 2020, kita membenarkan pengeluaran. Kita ada pengeluaran khas, air lestari, air sinar, dan lepas tu air citra. Ya. Kerajaan memberi keizinan ini memandangkan situasi yang luar biasa. Ini COVID-19 ini situasi yang luar biasa yang tidak pernah berlaku, ialah pandemik global yang juga melanda Malaysia. Tetapi setelah beberapa kali pengeluaran, kita pernah sampai 3 kali pengeluaran dan lebih 101 bilion ringgit, ya, dikeluarkan oleh dari KWSP, kita rasa cukuplah setakat itu. Sebagai Menteri Kewangan, tanggungjawab saya adalah untuk mengimbangi kebajikan rakyat dalam jangka masa pendek dan juga jangka panjang. Jadi bagi memastikan kesejahteraan seluruh keluarga Malaysia, terutamanya di waktu keadaan yang mendesak seperti pandemik COVID-19 dan juga bencana seperti banjir. Pada tahun 2030, Loman, kita tahu Malaysia dijangka akan mencapai status negara tua. Negara tua di mana golongan pesara dan juga warga tua akan merangkumi 15% ataupun lebih 5.3 juta penduduk negara kita ini. Perkara ini sudah pun dilalui oleh negara-negara lain lah, negara-negara maju yang lain, UK dan sebagainya. Jadi kita juga kalau kita imbas kembali, ya, pada tahun 2014. Tahun 2014 kan Malaysia dilanda banjir yang sangat teruk, hampir 300,000 isi rumah terpaksa dipindahkan. Ya, ini lebih banyak daripada apa yang berlaku sekarang. Ya. Lebih ramai yang terkesan, ramai yang hilang semua harta benda, termasuklah ialah rumah dan kenderaan. Namun kerajaan ketika itu tidak pernah membenarkan sebarang
pengeluaran KWSP walau 1 sen pun, ya. Sebaliknya kerajaan pada masa itu gunakan kaedah-kaedah lain bagi membantu semasa bencana. Malangnya hari ini ada pihak-pihak yang lebih banyak menuntut, ada yang diminta lah lebih banyak untuk keluarkan KWSP, tetapi tuntutan ini tidak dibuat dengan sikap bertanggungjawab dan tanpa perkiraan rapi. Dan setakat hari ini kalau kita lihat, ya, kalau melalui Lestari, iCitra dan juga iSinar, lebih kurang kalau kita tengok semua, kalau boleh keluarkan semua, is up to RM71,000, lebih kurang RM71,000. Dan seperti saya sebut tadi, jumlahnya RM101 bilion. Hakikatnya, ya, hampir 50% atau lebih kurang 6 juta pencarum mempunyai baki caruman kurang dari RM10,000. Atau 74% daripada golongan ini, pencarum ini adalah golongan Bumi Putra, 74%. Pendek kata, golongan ini tidak akan mendapat faedah pun kalau kita benarkan tambahan iCitra RM10 ini dibenarkan. Yang lagi kita nak bimbang ni, lebih lagi membimbangkan, daripada 79% ni dari golongan yang mempunyai simpanan kurang dari RM1,000. Juga Dari RM1,000. Ya, juga adalah Bumi Putra. Ya, kita boleh aja mengubal dasar-dasar populis, ya, untuk meraih populariti. Tetapi saya perlu bertanggungjawab untuk elakkan kemudaratan masa depan rakyat, terutamanya anak-anak kita, yang cucu-cucu kita sendiri. Memang susah untuk sometime long term ahead, berpandangan jauh dalam saat-saat sukar ini. Sebab itulah kerajaan memperuntukkan pelbagai bantuan semasa COVID-19. BWI atau Pembuangan Warisan adalah satu daripada banyak bantuan yang kita umumkan. Seperti yang kita bincangkan tadi lah, Muhammad. Saya ringkas, Datuk Seri, kita ada lebih kurang lagi 3 minit lagi. Saya boleh selitkan soalan terakhir. Mungkin Datuk Seri boleh bantu kami faham, kerana di samping orang cakap disadvantage kita menghakis simpanan hari tua kalau terus mengeluarkan KWSP, dari segi implikasi keuangan terhadap institusi itu juga dan juga ekonomi negara, seperti Datuk Seri sebutkan, RM101 bilion sudah dikeluarkan, sudah tentu ia memberi kesan kepada kapasiti KWSP untuk melabur dan menjana pulangan yang baik untuk pencarum-pencarumnya. Jadi daripada segi mungkin angkanya, jika kita benarkan lagi semua pencarum atau yang terjejas banjir mengeluarkan RM10,000 lagi seorang, bagaimana itu akan memberikan kesan kepada ekonomi negara dan juga implikasi dan kapasiti KWSP untuk terus melabur dan memberikan pulangan yang sihat kepada pencarum? Ya. Banyak implikasinya. Itulah sebabnya kesatuan pekerja seperti MTUC, QPAC semua banyak lagi lah meluahkan atau menyuarakan bantahan terhadap pengeluaran tambahan KWSP. Jadi rata-rata mereka tidak bersetuju kerana mereka faham impak buruknya kepada kebajikan hari itu bercarum dan juga kepada ekonomi. Ya, seperti yang Loman sedia maklum, saya dah berada dalam sektor kewangan dan pasaran modal ni lebih 20 tahun, ya, dalam di capital markets ni, more than 20 years. Jadi percayalah, ada lagi impak buruk yang lebih menyeluruh di dalam ekosistem negara kita, terutamanya dalam pasaran dan pelaburan yang seperti disebut tadi, yang bakal merugikan negara kita. Dan jika pengeluaran berterusan ini dibenarkan, kalau banjir itu tiap-tiap tahun dah. Ini menyentuh hal pulangan dividen contohnya, dan juga serta pasaran modal dan kewangan negara. Jadi kalau kita lihat sebagai ringkasnya, kalau kita benarkan pengeluaran tambahan lagi, ya, KWSP akan terpaksa menjual pemegang saham dan bond mereka di luar dan dalam negara secara besar-besaran, ya. Dan dalam keadaan pasaran yang tidak menentu ini, memberhentikan pelaburan di dalam negara untuk tempoh hingga 3 hingga 6 bulan ni akan mengurangkan penyertaan dalam pasaran domestik buat sementara waktu. Just for information, ya, pasaran saham kita, nilai pegangan KWSP di pasaran saham tempatan dalam bursa kita ialah RM272 bilion, ya, dan dalam bond-bond kerajaan adalah RM247 bilion. Dalam bond-bond corporate adalah RM166 bilion. Jadi bila pelaburan itu kurang, maka keupayaan KWSP untuk menjana pulangan dividen juga terkesan, dan dividen untuk para pencarum serta automatik pun akan menjunamlah secara automatiknya. Selain itu, jadi peranan KWSP sebagai penyedia kecairan, dia prepare the liquidity, liquidity position of the country, terutamanya bagi pasaran saham dan bond tempatan ini juga akan terjejas. Ini akan menjejaskan keyakinan pelabur-pelabur lain yang akan turut serta menjual pegangan mereka dalam pasaran modal kita. Jadi bila ini berlaku dan kecairan berkurangan, maka kos pinjaman bagi seluruh keluarga Malaysia akan naik.
ya, dan tidak kira individu, syarikat ataupun kerajaan sendiri. Jadi ini bermakna jika individu atau perniagaan mahu mengambil pinjaman rumah, kereta, bisnes sebagainya, kadar faedah yang perlu dibayar adalah lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat satu lagi pengumuman yang dibuat oleh KWSP sendiri, setengah daripada ahli yang lebih usia 55 tahun ni sebenarnya boleh keluarkan duit. Dan kalau kita lihat KWSP kalau dia keluarkan, kita paksa dia boleh keluarkan sampai 270 bilion ringgit. Jadi sekali lagi ini akan ada implikasilah kepada KWSP. Dan there's a bigger picture here. Para penyimpan lain yang bergantung kepada pulangan daripada pemegang saham dan bond tempatan juga terkesan. Kita contohnya kumpulan amanah pencen, KUAP, ASB, lembaga tabung haji, LTAT, semuanya akan also affected lah kerana mereka juga di dalam kerana pelaburan mereka juga akan terkesan. Jadi dasar yang kita gubal di sini oleh kerajaan telah difikirkan secara mendalam dan mengimbangi kesejahteraan rakyat pada masa kini dan juga masa akan datang. Baik, terima kasih Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz.